Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam keceriaan, salam kecemerlangan dan salam kejayaan untuk antum semua daripada Muallim S. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan subjek sirah di bahagian di tajuk pembangunan negara Islam. Jom sama-sama saksikan, bersemangat untuk kita belajar sirah. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui, kita pada hari ini akan belajar berkenaan dengan pembangunan negara Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita bagaimana ciri-ciri, bagaimana cara untuk membina sesuatu ataupun membina sebuah negara. Kan, walaupun tajuk ni besar, sedangkan kita dah jam 4, tapi kita dapat menuntut ilmu dengan tajuk ini ataupun kita dapat info kan daripada tajuk ini. Baiklah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berhenti di satu tempat, dia akan membina sebuah masjid. Kan, apa tujuan masjid? Masjid ni sebagai tapak untuk membangunkan sesuatu tempat tersebut. Kan, bila dia ada di situ ada masjid. Masjid ni apa fungsi dia? Kan, sebab apa? Sebab ada orang dia ingat masjid ni sekadar untuk sembahyang saja, sedangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid berfungsi sebagai tempat community, ataupun kalau zaman sekarang ni orang khabar macam dewan lah, dewan komuniti kan, tempat orang buat pelbagai aktiviti. Pusat di situ. Di situlah ada sekolah, di situlah ada pusat khidmat masyarakat, di situlah ada segala-galanya. Jadi dia jadi sebuah pusat. Dan daripada masjid itulah dia menjadi asas yang kukuh untuk membina sebuah kampung dan akhirnya negeri dan akhirnya negara. Macam tu. Jadi sebab itulah Rasulullah dia apabila sampai di satu tempat dia akan bina masjid. Okey, baik. Masjid yang pertama di dalam Islam. Masjid yang pertama di dalam Islam, itulah yang dinamakan sebagai Masjid Quba. Masjid Quba yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid ini, jom kita tengok sikit. Masjid ini adalah dibina pada tahun bila ni? Pada tahun ke-13 kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, pada tahun ke-13 kerasulan Rasulullah telah keluar dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Di antara perjalanan ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah tempat. Jadi di sebuah tempat, nama tempat tu ialah Quba. Nama tempat tu ialah Quba. Lalu Rasulullah pun mendirikan masjid di situ. Baginda menetap selama 4 hari di sana. Di situlah baginda mendirikan masjid Quba dan baginda bersembahyang di dalamnya. 4 hari sempat ke masjid dibina? Kita jangan fikir yang masjid tu macam masjid zaman sekarang. Kan, masjid dulu dia bukanlah macam masjid sekarang yang ada sedahsyat-dahsyat ni kan, tembok je kan. Tempat semayang kecil je, tapi dia punya tembok lah, dia punya tu besar kan. Bukan macam tu. Tapi zaman Rasulullah masjidnya hanya sederhana sahaja kan. Kalau kita tengok Masjid Quba sekarang, dia tak sama dengan Masjid Quba yang mula-mula Rasulullah usahakan, yang mula-mula Rasulullah bina. Tak sama. Inilah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dasar takwa. Masjid ni dibina atas dasar kesepakatan masyarakat, atas dasar ketakutan dan rasa mengharap penduduk-penduduk di situ kepada Allah Subhanahu taala. Masjid inilah yang dibina pertama kalinya berdasarkan di atas dasar takwa. Kan, maknanya memang mereka ni sungguh-sungguh nak sembah Allah, nak tinggalkan larangan Allah dan sebagainya. Jadi mereka pun membina masjid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Surah At-Taubah ayat 108, yang bermaksud sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina
telah didirikan di atas dasar takwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala telah approve, ataupun approve, bahasa Melayu dia kata apa, telah menerima, kan, masjid tersebut di atas dasar takwa, bukan masjid di atas dasar sebab nak nampak cantik, bukan masjid sekadar nak bagi nampak macam hebat je kampung ni ada masjid besar, kan, bukan. Okey, tetapi ia dibina atas dasar ketakwaan penduduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah dia masjid pertama, iaitu Masjid Quba. Yang seterusnya, okey, masjid kedua setelah Rasulullah pun sampai di Madinah. Okey, tempat suci yang kedua dalam Islam ialah Masjidin Nabawi. Masjid ini didirikan oleh Rasulullah bersama-sama dengan umat Islam secara bergotong royong. Kan, nak bina masjid mereka bergotong royong. Masjid Nabawi dibina di atas tanah yang dibeli oleh Rasulullah SAW daripada dua orang anak yatim, iaitu Sahli dan Sahai bin Amru. Okay, terbinanya masjid ini bererti Rasulullah telah meletakkan asas utama yang kukuh dalam pembentukan masyarakat dan negara Islam. Nampak tak? Okay, Rasulullah SAW dia membina masjid untuk membina asas yang kukuh untuk sebuah negara. Bukan bina masjid ni saja-saja. Zaman sekarang ni bina masjid kadang-kadang kampung sebelah lawan kampung sebelah. Kadang-kadang JKK kampung sebelah lawan JKK masjid kampung sebelah. Kan, masjid siapa paling hebat, masjid siapa banyak bantuan. Bila dapat banyak bantuan bergaduh pula dah. Kan, kau dapat sikit, aku dapat banyak. Kan, macam tu keadaannya kan. Jadi tidak ada dasar takwa. Okey. Dan asas kepada pembinaan negara ataupun pembinaan kampung negeri tersebut tak kukuh, sebab masjid sekarang pun ramai yang bergaduh di dalamnya. Kan, baik. Jadi kelebihan Masjid Nabawi ini jelas dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda. Ada baca maksud, maksudnya daripada Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sekali solat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 kali solat di tempat lain. Okay. Pahala sekali solat di masjidku, iaitu Masjid Nabawi tadi, sama dengan 1,000 kali solat di tempat lain. Pahala sekali solat di Masjidil Muqaddis, ataupun Masjidil Aqsa sama 500 kali solat di tempat lain. Maknanya siapanya sembahyang di Masjidil Haram dapat 100,000 pahala. Siapa yang sembahyang di Masjidil Nabawi dapat 1,000 pahala, dan siapa yang dapat bersembahyang di Masjidil Aqsa, dapat 500 pahala. 3 masjid ni adalah masjid yang utama di dalam Islam. Faham Dan yang terakhir sekali, iaitulah Masjidil Haram, masjid yang paling sekarang ni, kalau sebut nak pergi Masjidil Haram kat mana? Kat Mekah. Kan, nak pergi Mekah. Kan? Masjidil Haram, tempat suci yang pertama di dunia ialah Masjidil Haram di Mekah Mukarramah. Rumah suci ini disebut juga Baitullahil Haram. Di sinilah letaknya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama dengan anaknya, bersama dengan puteranya Nabi Ismail alaihi salam. Baik. Jadi ketiga-tiga masjid ini sebenarnya menjadi asas, menjadi asas kepada pembangunan negara Islam pada hari ini. Sebab apa? Sebab tiga-tiga masjid yang dibina oleh Rasulullah ni memang bertujuan untuk jadi asas. Di situlah pusat komuniti, di situlah tempat kita belajar ilmu, di situlah tempat tolong orang susah. Dia menjadikan masyarakat jadi semakin kuat, semakin berkasih sayang, semakin harmoni dengan disebabkan kehadiran pusat utama Islam ataupun masjid. Kan? Jadi adik-adik yang dirahmati oleh Allah, sebab itulah kita perlu ada asas yang kukuh untuk membina sesuatu dan menjadikan negara Islam seperti hari ini. Kan? Memang tak adalah negara Islam kalau tidak ada
tidak ada asas yang kukuh. Kan kalau sekadar biasa-biasa je kan, agama Islam tidak akan jadi kukuh. Apatah lagi bila kita tengok keadaan sekarang, ramai yang sudah mula meninggalkan Allah dan Rasul. Kan, jadi makinlah lemah agama Islam, makinlah kurus agama Islam ni. Okey, jadi begitulah pembangunan negara Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk unit yang pertama pada hari ini. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye-bye.